Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan Nurul pada malam ni, malam Jumaat yang penuh barakah. Seperti mana Nurul janjikan tadi, malam ni Nurul akan sharekan macam mana kita nak buat baju kurung pesak, atau baju kurung apa orang panggil juga baju kurung pesak buluh, ataupun baju kurung tradisional. Okey. Tag lah kawan-kawan dulu, share dulu kan, bagi ramai sikit barulah Nurul nak semangat. Okay, bagi love sikit, bagi like sikit, kan ada berbunga-bunga nampak dekat situ. Okay, kalau kita berkongsi ilmu ini jangan risau, walaupun itu pesaing kita, insya-Allah rezeki dah Allah tentukan, jadi tak ada siapa yang boleh menggerakkan hati manusia kan. Kita nak bersaing itu dengan cara yang sihat, dengan kita menambahkan ilmu pengetahuan. Otomatik dengan kita tambah ilmu, kualiti kita punya jahitan tu akan bertambah cantik. Jadi itulah cara untuk menarik pelanggan. Nak buat pelanggan tak lari, jangan jumpa bomoh, kan. Kita bersaing yang sihat, dapat rezeki yang barakah, nak bagi anak makan kan. Jangan risau, walaupun kita berkongsi ilmu dengan orang lain, sifir manusia dengan sifir Allah tak sama. Kalau sifir manusia 1 tolak 1 jadi kosong, tapi kalau sifir Allah 1 tolak 1, Allah akan bagi lebih lagi. Allah bagi 10, Allah bagi 70, Allah akan bagi berlipat-lipat. Jadi tak perlu kita nak risau. Tak perlu nak risau. Nurul tak ada macam tak ada niat apa. Nurul just nak berkongsi ilmu. Buat apa Nurul simpan kan? Nurul simpan pun bukan boleh dibuat jadi harta warisan, bukan boleh jadi selagi kita masih bernyawa, selagi kita masih boleh kita wakafkan, kita wakafkan. Kalau kita ada harta, ada tanah, ada rumah, kita boleh wakafkan ke masjid ke apa. Tapi kalau ada ilmu, tak apa, bawa mati, kita pun tak dapat apa. Kan, so insyaAllah ilmu yang bermanfaat akan selalu pahala tu mengalir dekat kita. Jadi jangan pernah segan, jangan pernah takut merasa disaingi kalau kita berkongsi ilmu dengan orang lain. Memanglah malam ni yang Nurul akan share tu baju kurung tradisional. Ramai, semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat baju kurung ni kan. Tapi kita meniru dengan berguru tu tak sama. Tak sama. Mungkin orang boleh tengok bila buka nota kan, buka buku, ada tengok badan 4 segi, pesak 4 segi, tangan 4 segi, so kita boleh buat. Tapi kita berhadapan dengan badan manusia. Badan manusia tu bukan menggunakan acuan yang dia punya saiz semua serupa sama, tak. Dia tak sama. Jadi di situlah kita perlunya ilmu. Kita nak tahu dekat mana kita kena tolak, dekat mana kita kena tambah, dekat mana kita kena kurangkan. Itu kena tahu. Jadi berguru dengan meniru tu tak sama. Okey, Nurul tak ada nak panjang-panjang mukadimah. Okey, share lah bagi orang lain semua dapat manfaat. Lagi ramai dapat manfaat, lagi banyak kita dapat pahala. Okey. Ni kertas ni dah kerintai tu yang Nurul gosok dulu. Waalaikumsalam Kartini. Belum mula pun. Baru ni baru nak mula. Belum mula lagi. Okey. Ini Nur ambil ukuran yang agak special sikit lah. Kan. Sebab memang ketara dia punya kebiasaan dia antara pinggang dengan punggung. Ini ukuran anak Nurul sendiri lah. Itu yang dia memang mak dia je lah yang boleh faham buat baju dia.
Okey, kita memang nampak baju kurung ni semua orang boleh buat, kan? Semua orang yang tak pandai pun, dia tak pandai baju lain tapi dia baju kurung mesti pandai. Tapi kita tengoklah kualiti dia punya. Bukan nak cakap saya punya jahitan tu bagus tak, tapi kita kadang-kadang bila kita tengok orang buat baju tu, kadang-kadang ada yang terjongkit, kadang-kadang besar, kadang-kadang bahu. Kalau yang badan berisi tu, kita tengok bahu dah macam baju kurung Kedah dah, kan? Dia punya bahu sangat-sangat besar. Sebenarnya yang besar cuma ponggong, pinggang tak besar, dada tak besar, tapi tang kena bahu dah sampai kemari dah. Dah macam baju kurung Kedah. Kita nak buat macam mana biar baju tu dia macam memang baju kurung tradisional masuk macam tu je, tapi nampak terletak cantik bila dipakai. Mungkin ada orang lain yang lebih punya ilmu yang lebih proper lagi, yang lebih hebat lagi, lebih apa. Tapi Nurul kongsikan apa yang Nurul faham dan apa yang Nurul tahu dan apa yang selalu Nurul buat. Okey. So, ukuran badan ni memang dia besar sikit lah. Ni baju ni besar ponggong, pinggang tak ada besar sangat. Okey, dia normal, bahu 16 inci. Okey, bahu 16 inci, labur tangan 23, ni tinggi besar orangnya. Dada 38, pinggang 34, ponggong 48. Ponggong 48, memang ni kategori yang besar lah. So kalau kita macam tak ada nak ukuran tu, kenalah ponggong tu, bahu tu kena ikut ponggong. Jadi nanti bahu dia memang akan terlebih. So yang ini kita akan buat, dia bahu dia tetap ikut bahu. Terletak macam tu. Okay. So bahu 16. So kita dah nampak. Okey, ni adalah ukuran. Kokot ada yang sama ukuran. Ni ada ukuran. Nurul tak tulis lagi lah. Ukuran dia bahu 16, dia punya dada 38, dia punya pinggang 34, dia punya ponggong 48. Bahu ke pinggang tak payah ambil pun tak apa, tapi kena tahu jugalah, kita boleh agak-agak dalam 16 atau 15. Sebab ini bahu ke pinggang ni kita nak ambil dia untuk nak dapatkan ponggong. Okey, kemudian labur baju 40, hujung tangan 12. Okey, so kita yang pertama tu macam biasa, kita ukur dulu bahu. Ukur dulu bahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahanlah semua yang tengok live malam ni Allah buka hati, mudah dapat ilmu dan faham apa yang Nurul cuba sampaikan. InsyaAllah, amin. Okey, kita ukur dulu bahu. Okey, Nurul turunkan dulu 1 inci ya. Nurul turunkan dulu 1 inci. Ini tak ada apa, senang Nurul nak tulis satu dekat atas. Okey, macam biasa, baju apapun kita ambil saiz besar. Ini saiz besar tapi dada dia tak besar, ponggong besar. Okey, kita ambil dulu labur baju 40. Labur baju 40. Okey, ni kena Nurul cakap awal-awal, ini akan banyak contengan dekat ni sebab akan banyak. Mula kita akan buat basic dulu, kemudian kita akan rubah macam mana nak mengikut body customer. Okey, jadi kena perhatikan betul-betul, tolong share. Jadi kalau nanti font Nurul terpadam ke apa ke, jadi memang dah tersimpan. Okey. Mula kita ambil bahu, Nurul selesa pakai pensel ni. Bahu 16 bahagi 2.
So 8 inci. Sebab kita akan buat baju separuh je dari badan dia. So 8 inci. Okey, yang ini terus kita tarik garisan ke bawah. Okey, untuk apa namanya? Yang ini lubang ketiak dia 18, bagi 2 9. So Nurul abaikan sebab cara nak ambil tangan dia lain. Sekarang ni Nurul akan ambil dulu bahu ke pinggang. Okey, nak dapatkan garisan bahu ke pinggang. Tangan kita biar dulu sebab ada formula tertentu kita nak buat tangan. Bahu ke pinggang 16. Okey. Bahu ke pinggang. Nurul tak buat nota ya dekat sini dan Nurul cakap supaya nanti kalau buat nota jadi crowded sangat. Okey, yang ini garisan bahu. Nurul akan tulis kat sini je, ni bahu. Kemudian dari ke sini ini dapatkan pinggang. Okey. Kemudian dari garisan pinggang turun ke bawah macam biasa 8 inci. Okey, ini akan jadi garisan punggung. Dan ini labung. Okey. Yang ini tetap macam biasa, cuma yang tangan ni Nurul tak lukis dululah. Kita ambil bahu ke pinggang belakang, bukan ke depan bahu ke pinggang belakang. Kemudian dari sini dari pinggang turun 8 inci ataupun kita kena ukur ikut badan customer 8 inci. Dan yang itu labung. Kemudian macam mana kita nak buat lengan dia, nak buat tangan dia, macam mana kita nak tentukan tangan dia tu, nak buat besar mana. Okey. Dekat sini banyak sangat yang Nurul sebab yalah kita ada banyak cikgu kan, bukan satu orang. Jadi tak semua baju Nurul akan ikut teknik yang sama. Teknik dia lain-lain Nurul akan buat. Ada dia punya cara lubang bahu bahagi 2 tolak setengah inci. Campur setengah inci. Ada cara untuk dapatkan sini. Okey, bahu dia 18. Bahu dia 18 bahagi 2. Bahu bagi yang ini Nurul tak ambil bahu dia 16, sorry, bahu 16, bukan bahu 18. Bahu dia 16 bagi 2. Bagi 2 jadi 8. Okey, campur setengah inci untuk kelonggaran. Itu satu teknik. Bahu bahagi 2 campur 1 inci. Jadi 8,5. Dah ada juga dekat buku sini. Ini antara buku yang Nurul beli. Dekat buku ni dia lain lagi. Dekat buku ni bahu bahagi 2 tolak 2 cm. Dia lain lagi. Nurul tak pakai yang ni. Okey, kemudian Cikgu Nurul yang Cina tu, dia punya formula lain lagi. Kalau dada 30 ke 32, dia terus akan buat 7 inci. Dia tak ada ukur-ukur dah. Itu cara Nurul akan gunakan dua formula ni lah. Yang formula yang Cikgu Nurul bagi tu dengan yang ni dua-dua Cikgu Nurul bagi. Okey, yang bahu bagi 2 campur setengah inci. Tu satu. Kemudian yang satu lagi tu memang dia punya formula, memang kita tak boleh tukar-tukar. Dia kata kalau dada antara 30 ke 32, dia punya bahu ni 7 inci. Kemudian antara 33 ke 36 dia turun lagi jadi 7,5. Kemudian 37 ke 40 dia punya lengan 8. Kemudian antara 40 ke 46 8,5.
Tolong tag. Ya, tolong tag sebab Nurul tak buat nota dekat sini, nanti lupa. Kemudian 47 ke atas itu kita boleh buat 9, 9,5 ataupun 10. Kita tengok dari lengan dia. Okey, Nurul ulang lagi sekali. Dada 30 ke 32, dia punya lubang ketiak 7. Ini yang Cikgu Nurul bagi tahu dululah. Kemudian dada, keliling dada antara 33 ke 36 kita boleh ambil 7,5. Kemudian antara 37 ke 40 kita boleh ambil 8. Kemudian 40 ke 46 boleh ambil 8,5. Kemudian 47 ke 50 boleh ambil 9,5 ataupun 10. Itu terpulang. Ini untuk ambil ni lubang-lubang tangan yang ini. Itu antara formula dia lah yang apa? Yang Nurul pakai. So yang ini dia punya lubang ketiak. Kita nak buat bahu bagi 2, jadinya 8. Okay, so sama. Yang ini dengan yang ini sama. Okay, untuk Nurul punya, kita ambil garisan leher dulu. Leher, yang ini dia leher dalam 16. Dia nak longgar-longgar sikit, so 16 bahagi 6. 2.6. So kita boleh buat 2-3 suku. Okey. Kemudian turun pun sama 2-3 suku. Okey. Untuk ini Nurul akan turunkan bahu 1 inci. 1 inci. Nurul akan turunkan bahu ni 1 inci supaya dia nampak dekat tak berkumpul. Dekat bahu tu dia punya lebihan kain tak berkumpul. Jadi dia cantik. Dia cantik. Tapi kalau isi badan, isi lengan ni terlalu banyak, kita boleh tak payah terlalu ni lah, dalam setengah inci pun boleh. So ini antara 2. Antara 1 ataupun setengah inci. Yang ini. Kita boleh turunkan. Tak rehat-rehat lagi. Hari ni memang relax je Nurul ni. Tak ada ke mana pun. Duduk rumah je. Okey. Kita turunkan dulu 1 inci, 1 atau setengah inci. Kemudian kita tarik garisan untuk labuh tangan. Okey. Kita tarik labuh tangan. Labuh tangan ni 23. Okey, kita buat terus macam ni 23. Okey. Yang Nurul cerita panjang-panjang tadi 30, 32, dia 7,5 tu untuk dapatkan dia punya bukaan lengan ni. So kita boleh ada 2 cara, iaitu bahu bagi 2 tambah setengah inci. Okey, yang ini 8 tambah setengah inci. So 8,5. 8,5. Okey. Tapi yang ni bagi Nurul terlalu besar. Kadang-kadang kita kan boleh tengok daripada lengan customer tu. Okey, yang ni Nurul tak ambil, yang ni Nurul ambil 8 inci saja. Nurul berpandukan pada yang ini. Okey, ini Nurul dah keluarkan daripada nota Nurul. So boleh screenshot lah mana-mana yang nak tu. Boleh screenshot. Okey, ini kalau dada 30 ke 32 kita boleh ambil 7, 33 ke 36 kita boleh ambil 7,5, 37 ke 40 kita boleh ambil 8, 40 ni boleh. Kemudian besar makin besar teruslah. Tapi ini bukan muktamad lah. Ini bukan muktamad, ini hanya formula dia. Ini hanya acuan dia, acuan. Kita bukan muktamad. Ya, Kak Fajar, Waalaikumsalam. Okey, ini hanya kita punya acuan, bukan kita harus muktamad nak ikut yang ni tak. Okey, yang ini pun orang ambil 8 inci saja. So 8 inci. Yang ini pun kena ambil 8 inci. Kita ambil dulu 8 inci. Nanti baru kita adjustkan dia. Okey. Okey.
Labur tangan tadi 23. Okay, so kita buat macam kotak-kotak je lah dulu. Kotak-kotak dulu. Dan yang ini akan jadi garisan dada. Yang ini akan jadi garisan dada. Okay, so secara automatik dia punya lengan bawah ni terus akan jadi garisan dada. So macam mana kita nak dapatkan pesak ni? Ini sama juga cara ukur dia. Yang ini pesak dia tadi dia punya dada 38 inci. 38 dada bahagi 4. Yang ni sama. Dada bahagi 4. Okey, dada bahagi 4, 38 bahagi 4. So dapat 9,5. Yang ini sama macam baju kurung moden. Okey, 9,5 kita buat kelonggaran dia 1 inci. Yang ini boleh 1 inci ataupun 1 suku ataupun 3 suku. Tapi yang selesa orang pakai tu 1 inci sebab baju kurung ni dia orang tak nak kecil sangat. Kalau besar sangat pun tak sedap pakai kan. Bila tang ketiak tu dia kalau besar tak sedap nak pakai. Okey, kemudian dekat pinggang. Dia tak ada apa kalau kita tak ukur pun tak apa. Tapi kita nak tengok dia punya pinggang tu nanti longgar dia besar mana. Itu saja-saja kita nak ukur. Kalau kita tak ukur, tak buat pengukuran dekat sini pun tak apa. Tapi Nurul selalu ukur sebab Nurul nak tengok macam mana dia terlalu besar ke, terlalu kecil ke. Itu hanya untuk pengetahuan kita. So pinggang 34 kita bahagi dengan 4, 8,5. Kita nak tengok saja kedudukan pinggang tu dekat mana. Okey. So 8,5 dia letak dekat sini. Kalau kita tambah 1,5 pun dia dekat sini lah. 1,5 dah besar dah tu. Tapi ini tak ada apa. Ini hanya untuk kita tengok. Jangan nanti baju tu terlalu menggelembung dekat pinggang. Kemudian punggung dia besar ni. 48 bahagi 4. 12 inci. 12 inci. Okey, untuk punggung kelonggaran dia selalu antara boleh 1 ataupun boleh 1,5 ataupun 1 suku. Yang mana? Yang ini Okey, nampak tak? Okey, yang ini dada. Nampak kan? Okey, dada kita bahagi 4, kita tambah 1 inci untuk kelonggaran dia. Nak 1 ataupun 1 suku, tapi 1 dah okey dah. 1. Kemudian pinggang ni kalau kita tak ukur pun tak apa. Tapi Nurul nak ukur, nak tengok sebab yang ini memang pinggang dia kecil lah. Kemudian kita ukur punggung pun sama bagi 4. Boleh tambah 1 suku ataupun 1,5. Okey, yang ini kita sebab dia terlalu besar dia punya punggung dia. Dan dia memang nak longgar baju ni. Dekat punggung dia nak longgar, dia tak nak sempit. So Nurul akan tambah dia 1,5. 1,5. Kalau 1 suku pun dah boleh. 1 suku pun dah boleh. Dia antara 1 suku dengan 1,5. Okey. Kemudian kita tarik dia punya garis. Kita tarik garis, kita ikut dia macam ni. Okey. So pesak bahagian atas dia kita akan dapat dalam 2,5. Bawah dia 7,5 inci. Bawah dia 7,5 inci. Okey. Ini pinggang dia macam ni besar. So sekarang ni kita nak bagi baju ni tak nak macam ni. So bila baju ni macam ni dia nampak tak cantik. Tak cantik. Bila dia pakai akan orangnya besar
So bila kita buat baju macam ni, dia akan nampak lagi besar. Okey. Ni Nurul tarik-tarik ni dulu. Ini baju anak Nurul. Jadi Nurul memang dah tahu dah macam mana rupa kalau dia pakai kalau Nurul potong macam ni. Okey, ini pinggang dia. Ini basic pinggang dia. Ini kalau Nurul tambah 1 inci. Kalau tambah 1 inci dia duduk sini, so ada lebihan dekat pinggang ni dalam 2 inci. Jadi kalau dia pakai memang tak cantik. Kemudian bawah sana akan kembang. Dia bontot dah besar dah, so memang dekat sana akan besar lagi. Jadi macam mana kita buat? So dekat sini Nurul tak akan tarik macam ni. Nurul akan adjust benda ni. Okey, yang ini kita masukkan sikit. Kita masukkan sikit, kita buang sikit dekat sini. Okey. Kita akan buat macam ni. Kemudian yang ini pun kita akan kuncupkan sikit. Jadi dia nanti akan nampak baju kurung dia macam ini, tak akan ada apa ni. Okey, sebab dekat sini dia masih ada lagi kelonggaran dia. Okey, ini dia punya batas, dia punya pinggang. Kalau kita tambah 1,5 pun besar ni. So masih ada lagi kelonggaran dia. Okey, boleh faham sampai setakat ni. So walaupun baju dia dia baju kurung, dia masih nampak dia punya cutting lah bila dia pakai. Sebab ini kita dah buang benda ni dekat sini. Okey. Ini dekat sini pun masih besar lagi. Dekat pinggang dia masih besar lagi. Jadi dekat pesak ni kita akan tolak lagi dia. Tolak lagi dalam 0,5 inci. Okey, kita akan buang lagi dekat sini. Okey, kita akan buang lagi dekat sini. Ini sebab dia punya punggung besar, dia punya pinggang kecil. Dia pinggang kecil. So kalau ada sebagian orang dia perut dia buncit kan. Dekat sini ini apa? Ini lengan. So dekat sini pun ada lebih-lebih, dekat sini pun ada lebih-lebih, dekat sini pun ada lebih-lebih. So yang ini tak payah buang lah. Yang ni tak payah kerukkan lagi. Ini yang jenis pinggang apa orang cakap macam kerengga, macam buah peh. Ni yang body dia macam buah peh. Alhamdulillah kata ni kalau dapat ilmu yang baru. Yang ini Nurul berani sebab yang ni bukan macam Nurul baru dapat ukuran terus buat, tak. Ini dah bertahun-tahun Nurul buat baju untuk anak Nurul. Memang macam ni. Pinggang dia ukuran macam ni, punggung macam ni. So hasil dia akan jadi macam ni. So kalau orang yang berperut, jangan pergi pula buang dekat sini. Nanti melentik baju dia tu. Jangan buang. Ini kalau yang pinggang dia kecil. Pinggang dia kecil. Kalau yang perut buncit, so tak payahlah nak buang. Yang ini je masukkan sikit. Kita masukkan sikit dekat sini. Okey. Kemudian ini boleh juga kita buang juga dekat sebab ni memang banyak lebih. Kita buang dekat sini sikit. Dekat sini pun kita masukkan sikit. Dekat sini tunggu sekejap. Yang dekat sini sebab akan ada pada tangan. Okey. Yang ini bahagian pesak yang kita buat tadi tu pesak. Kita buang dekat sini setengah, kita buang dekat sini sikit, so akan cantik baju dia. Okey, sekarang ni dekat tangan. Dekat tangan pun tak nak nampak macam ni juga sebab kita tangan macam-macam. Ada jenis orang yang dekat sini dia besar. Dekat sini dia besar. Dekat bawah ni dia akan besar bawah sini. Ini tangan. So dekat sini dia ada melantut lagi macam ni kan. Dia ada keluar isi-isi dia lagi macam ni. So kalau macam ni macam mana kita nak buat baju? Takkan kita nak terus dia punya ni kita nak buat sampai basah macam ni kan. Lama-lama dia punya tangan tu sampai ke pinggang. Okey, bila macam ni kejadian, dia ada macam-macam tau orang dekat sini. Kadang-kadang dia punya lengan dekat sini dia tak besar. Dia punya lubang ketiak tu tak besar tapi dia ada isi dia. Yalah orang dah berumur, bawah tu dah jatuh-jatuh melandut kan. So dekat sini besar, dekat sini tak besar.
Okey, bila tak kena macam ni. Tapi tak adalah macam ni sangat. Ini Nurul buat dah macam apa. Okey, bila dah macam ni, kita boleh, dekat sini ada kekek. Ini bukan baju pesak gantung ya, ini baju biasa. So dekat sini kita ada kekek. Kita ada kekek, so dalam 2 inci macam ni. Dia nampak 2 inci lah sebab dia 4 inci kan. So dia ada macam ni. Ni ada kekek. Kita akan simpan dulu untuk kekek sini. Jadi selalunya dia akan lebih dekat sini. Kita adalah macam ni sangat. Ini dah melampau Nurul buat. Okey, yang ini kita ukur ruang ketiak dulu. Kita akan ikut yang ini. Okey, walaupun dia lubang ketiak dia kecil, tapi kena ikut yang dekat sini. Kita ikut dekat sini. Kita kena turunkan sikit dekat sini. Kan, sampai ke sini. Kemudian kita akan gunakan pembaris ni. Kita tak naklah ujung tu sampai besar sampai macam tu kan. Kita nak ujung tangan selalu dalam 12 ataupun 14 inci. Ujung tangan ni dalam 12 ataupun 14 inci. So kita buat. Okey, sekarang ni orang tak nak tangan besar-besar sangat dah. Okey. So bila dah macam ni, bila dah kat sini, kita tak jangan buat straight. Jangan buat macam ni. Kita jangan buat macam ni. Okey, nanti confirm dia di bawah sini dia tak boleh tak muat. Okey. Gunakan pembaris yang ini. Gunakan pembaris yang ini, kita turunkan macam ni. Tak apa, biar nampak dia tak cantik dekat kita punya baju tu, tapi bila dia pakai selesa. Okey, kita akan ukur. So bila sampai dekat sini kita akan turunkan macam ni sikit. Turunkan macam ni sikit. Kemudian ni kita pusingkan. Okey, nampak tak? Nampak tak cara dia? Ini kalau orang yang bawah. Ini kalau orang yang besar, kita dah turunkan sikit kan. Okey, macam yang ini. Macam dia dah macam 29,5. Ini kalau orang yang badan besar. Okey, jangan lebih daripada 10 nak buat. 9 pun dah okey. 9,5. Nanti kalau nak pasti lagi, kena ukur. Dia punya tangan dia macam ni. Nak ukur macam ni, berapa dia dapat. Ini Nurul membebel-bebel ni boleh faham ke? Semua diam je. Komenlah sikit kalau faham. Ini kalau yang tangan dia besar macam ni. So dekat sini kita akan gunakan. Dekat bawah ni kita gunakan macam ni. Lepas tu kita pusing balik macam ni. So kita akan dapat tangan. Kan? Jadi bukan semestinya malam ni tak sempat nak potong, esok. Okey, kita buat macam ni. Ini tapi tangan dia yang besok, Jasmine, Nurul tak akan potong yang ada gemuk-gemuk ni. Besok Nurul akan potong yang straight je. Ini Jas nak cakap sebab ada banyak customer kita ataupun banyak daripada kita sekarang ni yang terlebih bawah ni. So macam mana kita nak dapatkan baju kurung yang selesa. Sebab ada juga orang yang datang ke Nurul ni dalam alter baju kan. Dia nak repair baju. Sebab apa? Dia punya lubang tangan ni terlalu besar. Lubang tangan ni terlalu besar, so nak naikkan. Jadi bila dia naikkan tu, kalau kain yang tak ada kaki, baju dia labuh tak apa. Tapi bila baju dia pendek dan kain dia ada kaki, memang bila kita buang dekat sini memang akan rosak lah baju tu. Okey. Jadi macam tu cara dia. Kita kena ukur dulu dia punya keliling lengan dekat sini. Kemudian kita bengkokkan macam ni, kita buat macam ni. Dekat badan pun dia macam ni. Okey, boleh faham. So dekat sini nak bagi baju tu nampak lagi cantik. Ini kita kena buanglah sikit. Yang ini untuk depan saja, belakang jangan. Ini kita buang sikit. Ni kena ada yang ini, so Nurul akan terus kat sini lah. Dekat sini sikit je. Dekat sini dia tak macam tak adalah sebab dia ada dia tangan kan, kita tak nak dia kecil. So ini macam kita buat dat lah sikit sebab memang sangat-sangat ini pinggang dia ramping, so kita nak dapat. Ini tak akan berbentuk baju, macam tak akan nampak body sangat lah, tapi dia akan berkurang lah dekat sini. Tak ada lebihan kain yang banyak.
Dia tak ada lebihan kain yang banyak. Sebab kalau baju kurung, macam kalau besar sangat dekat pinggang ni tak cantik kan. Sebab macam sekarang ni banyak juga yang dia kata, "Kak, kecilkan sikit dekat pinggang, buat dart lah apalah semua kan." So kita akan buat dia walaupun dia baju kurung, tapi dekat sini dia tak adalah lebihan banyak sangat. Tapi ni bila kita ukur kita punya pinggang, customer saya tadi ni pinggang dia 34. Kita nak tengok selepas kita buang ni dapat pinggang dia berapa. Okey, ni dalam 8 inci campur dengan pesta 11, ada 10 3 suku. 10 3 suku dapat dia kalau kita kalikan dengan 2, 40, 42, 43. Kita kalikan lagi macam ni, 43. 43, sedangkan dia punya pinggang tu 34. Longgar ke sempit. Jadi kalau kita tak buang, memang tak nampak lah baju tu macam mana, memang akan sangat-sangat besar. Dia macam tu. So kita kena buang dekat sini sikit, buang dekat sini sikit. Tapi kalau orang yang ada isi dekat sini, dekat perut ni ada isi, ni jangan buang. So boleh masukkan sini je lah sikit. Yang ini saiz dia kalau selalu akan berlaku pada saiz 3XL ke atas. Memang kita kena buat macam ni. Sebab kalau kita buat terus macam ni, memang baju tu akan nampak sangat besar. Kalau buat macam ni. Okey, ni kalau buat biasa lah. Kalau kita buat biasa, so ini atas dia, ni bawah dia. So memang baju tu kurang nampak berbentuk lah. Okey. So kemudian dekat tangan ni pun, ini kita dah buang. Kita dah buang dalam setengah ke sekunci. Ini depan saja, belakang jangan buang. Kita buang depan. Sebab apa? Nanti bila pakai baju kurung tu dia terlebih-lebih dekat sini, dekat sambungan ketiak ni akan banyak sangat terlebih kain. Sebab kita kan dekat sini tu dalam. Dia dalam kan, dekat antara ketiak dengan dada kita ni, dia dah dalam dekat situ. So kalau kita tak buang, ni nanti akan berlipat-lipat, akan banyak kain. Okey, so dekat sini pun kita akan buang dia dalam 3 suku. Banyak sikit nak buang 3 suku. Okey, ini antara teknik untuk dapat baju yang terletak dan cantik. Kita buat macam ni. Okey, yang ini kita akan buang lah nanti. Ini kita buang yang belah depan saja. Belah belakang dia sama, straight macam tadi. Yang belakang dia tetap macam 4 segi macam tu. Tapi yang untuk pesak, yang ini kita akan depan belakang sama lah. So yang macam yang tangan, bukan tangan, yang badan, yang bahu dia macam ni. Yang ini je, yang kita buang nanti belah depan. Itu kena tengok masa Nurul potong kain esok lah. Bahagian bawah kena naikkan juga. Belum habis lagi, baru sampai sini. Okey. Okey, dah sampai sini. Yang bawah ni memang kena naikkan. Kalau kita tak naikkan, dia nanti baju tu akan jongkit. Tengah dia naik kan, tengah dia naik, tepi tu dia akan turun. Dia tak cantik. Okey, kalau ada orang ada buah dada dia besar, Nurul depan ni akan Nurul keluarkan lagi sikit dalam setengah inci. Kalau dia macam dia press dia besar kan. Kita turunkan sikit sini. Kemudian kita naikkan sini. Yang ini pun kadang-kadang Nurul jarang tak ikut sangat lah. Kadang setengah, kadang satu. Tapi Nurul lebih banyak Nurul ukur. Okey. Kita akan letak yang tali tape ni dekat bahu. Kita ukur dekat sini lah. So ini akan jadi 40.5. Yang ini akan jadi macam ni. Nurul tak buat potong kahwin pukul berapa. InsyaAllah esok dalam 9.30. Besok tak ada ni tak boleh. Selalu Nurul janji kan. Dah janji tak buat. Ni sekarang tak, insyaAllah. Okey. Sebab Nurul dah ready kan semua. Selalu buka apa, nak kena basuh kain dulu lah, apalah semua kan. Hari ni semua dah siap dah.
Besok Nurul akan ni sebab hari Sabtu cuti. Hari Sabtu cuti sebab ada ikut ada kelas motivasi lah sikit, kan, nak perbaiki diri. Ada kelas Prof Muhaya, kan, dia ada apa namanya entah. Adalah dia hari Sabtu tu satu hari dari pagi sampai ke petang. So Nurul join yang itulah. So yang ini untuk bawah ni Nurul akan buat macam ni. Letak dekat sini. Nurul jarang macam naikkan setengah ke apa ke, tak. Dada, pinggang, punggung tambah berapa? Dada minimal 3 suku. Paling kurang 3 suku. Tapi selalu Nurul buat untuk baju kurung selalu dada tambah 1 inci. Okey, selalu tambah 1 inci. Okey, pinggang kita tak ni sangatlah. Pinggang memang kita tak ukur. Cuma kita nak tengoklah kalau jauh sangat. Pinggang dia selalunya kan ini sebab dia punggung besar. Jadi bila punggung besar kita kena tengok. Kalau punggung dia biasa kita tak perlu nak ukur. Kita perlu point antara dada dengan punggung. Punggung ni kita tambah 1 suku ataupun 1,5 inci. Itu ikut pada kita lah, pada customer kita. Dan kadang-kadang orang tu tak nak besar sangat baju dia kan. Dia tak nak besar sangat. So untuk yang turun, yang potong bawah tu, yang depan tu, Nurul selalu ambil bahu dekat bahu macam ni. Nurul buat macam ni. So ni 40. Bawa ke sini 40. Ni dah berapa inci naik? Memang banyak lah naik. 2 inci naik. 2 inci naik. Sebab baju kurung ni kan dia macam rata dekat bawah tu kan. Jadi kalau kita ambil macam naik setengah inci tu kadang-kadang tak cukup. Tak cukup. Kadang-kadang kalau kita tak tambah dekat bawah ni, kalau orang ada buah dada kan, dekat buah dada tu dah naik dah dalam setengah inci ke 1 inci dah naik dekat situ. Kalau dekat sini kita kurang ambil, jadi memang akan turun dia. Jadi yang lebih apa kalau nak buat baju macam jubah kan, macam jubah pun kena macam tu. Jubah pun kita tak boleh nak cakap dekat sini naik 1 inci. Memang tak dapat. Kena ukur, letak tali tape macam ni. Letak tali tape dekat sini, pegang macam ni. Buat macam ni. Itu cara dia. Okey. So dekat tangan sini kita dah kurang, sini tu kita naikkan sikit lah. Dekat sini tak perlu banyak lah kita naik. Sebab dekat sana kita dah buang dekat pangkal lengan tadi, kita dah buang dalam 3 suku. Dekat badan pun kita dah buang. So dekat sini kita buat cantik macam ni je. Tapi kalau kain ada kaki tak payah nak apa lagi. Pesak lengan 21 bagi 2. Macam mana tu pesak lengan 21 bagi 2? Yang mana Nora pesak lengan 21 bagi 2 macam mana tu? Baju kurung pun turun bahu kecil pun. Ini Nora punya cara. Sebab kadang-kadang kan perasan tak kalau kita tengok orang pakai dia dekat sini dia bergumpal-gumpal, bukan bergumpal, dia macam ada terlebih. Kan bila pakai baju tu dia macam ada dekat sini dia tak bersih baju tu. Dia macam dekat sini ada turun. Kalau yang ada pakai span tu okey lagi lah. Yang tak pakai span tu dia macam berkumpul, kan. So sebenarnya dia kena buang. Sebab bahu kita tu dia bukan straight bahu kita. Dia mesti ada jatuh. Bahu kita mesti ada jatuh. Cuma dia macam jatuh tu banyak ataupun sikit, kan. Tapi yang ini dia tak nak pakai span. So Nurul memang semua baju yang apa memang Nurul jarang. Potong yang bersambung tu memang Nurul jarang. Mesti akan ada potong bahu. Memang Nurul punya cara. Bolehlah cuba dulu tengok macam mana kan. Sebab yang baju tu kalau cantik, kita potong ira dia semua menegak. Dia cantik jatuh dia. Okey, so Nurul rasa dah tak ada apa yang untuk yang ini. Yang ini labuh tangan. Yang ini. Esok nanti Nurul akan betulkan buat yang cantik. Nurul akan buat dekat belakang ni.
Jadi masa gunting besok tak adalah pening. Okey. Kalau leher ni macam biasalah kita buat, kemudian yang ini turun 4,5 kan untuk belahan. Itu tak ada apa. Cuma yang baju kurung ni dekat sinilah, dekat sinilah yang problem dia. Dekat sini. Orang kadang ada dia okey ambil ni 4 segi, yang ini 4 segi semua kan. Tapi kalau kita memang ada pengetahuan untuk kita buat baju tu cantik, kita kena buat supaya baju tu nampak cantik kan. Kalau kita pakai baju cantik, customer tempah, kita buat sekali cantik. Cantik nombor 1, yang kedua tu selesa. Okey, yang paling utama tu orang tu selesa pakai. Dari mana dapat selesa tu? Dapat selesa bila kita potong baju tu sesuai dengan ukuran. Bahu terletak pada bahu, tak ada bahu jatuh kan. Nak nampak baju tu kemas, bahu tu dia ngam-ngam, tak ada jatuh. Itu satu. Kemudian dada tak ada menggelebih. Kemudian dekat pinggang, dia ngam dekat pinggang. Kemudian kelonggaran dia cukup. Kena cuba Zabida. Kena cuba. Kain susun tepi atau belah selisih. Yang ini kalau ikutkan betul dia memang susun tepi. Ikutlah nak buat macam mana. Yang ini kain dia kain susun tepi Nurul buat. Kain susun tepi. Okey. So insya-Allah besok 9.30 insya-Allah kita akan potong. Ni Nurul kena betulkan. Besok sebelum gunting Nurul akan explain lagi lah macam mana sikit kan sebelum kita gunting. Nak buat tu biarlah macam Dia cakap biarlah macam baju tu memang betul-betul kita pakai. Yang ni bukan teori, ni atas pengalaman. Ni atas pengalaman yang Nurul buat. Dalam harian tu memang kita akan jumpa jenis-jenis badan yang macam ni. Alhamdulillah Zuraida, boleh share. Share sebab nanti boleh tengok balik. Bila kita share orang lain pun boleh nampak kan. Turun bahu berapa inci? Antara setengah ke 1 inci. Antara setengah ke 1 inci. Tapi alhamdulillah memang baju Nurul rata-rata memang buat memang turun bahu. Dan alhamdulillah customer pun okey je. Okey? Kalau ada apa-apa bolehlah komen dekat bawah tu. Kalau Nurul nampak nanti insya-Allah Nurul akan jawab. Okey. Ni malam ni siapa yang dah ada ukuran sendiri tu try lah buat macam mana, kita conteng dulu macam mana. Okey. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum. Selamat mencuba.